Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PIM5 akan membentangkan subjek sosiologi dalam pendidikan yang bertajuk analisis kepelbagaian sosiobudaya, implikasi terhadap pendidikan serta peranan guru dalam merancang PDPC bagi mengatasi kepelbagaian sosiobudaya. Sebelum memulakan pembentangan, suka saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu terdiri daripada diri saya sendiri, Wan Norin Afifah binti Wan Kamarul Mazlan dan dua lagi rakan saya, Nur Syahidah binti Muhammad Syari dan Nur Syafara binti Mansur. Baiklah, isi kandungan pembentangan kami ialah pengenalan, analisis kepelbagaian sosiobudaya, implikasi kepelbagaian sosiobudaya terhadap pendidikan, peranan guru merancang PDPC bagi mengatasi kepelbagaian sosiobudaya dan akhir sekali rumusan ataupun penutup. Baiklah, sebagai pengenalan, mari kita lihat apakah itu kepelbagaian sosiobudaya. Kepelbagaian bermaksud perihal berbagai-bagai jenis atau berlainan jenisnya. Sosio pula, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, bermaksud awalan asing berkaitan dengan faktor sosial kemasyarakatan. Budaya pula, menurut Kamus Dewan ialah kemajuan fikiran akal budi iaitu cara berfikir, berkelakuan dan sebagainya. Dan maksud kepelbagaian sosiobudaya itu sendiri ialah kepelbagaian jenis hubungan masyarakat dengan budaya. Sosiobudaya perlu ada dalam setiap lapisan masyarakat kerana pembangunan hari ini juga berlaku akibat perubahan sosiobudaya masyarakat itu sendiri. Baiklah, slide yang seterusnya ialah apakah itu maksud sosiobudaya menurut tokoh. Tokoh yang saya pilih ialah Dr. Muhammad Arsyad Haji Taib. Menurut Dr. Muhammad Arsyad Haji Taib, sosiobudaya ialah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat. Lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam berbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat itu. Baiklah, kita teruskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosiobudaya. Yang pertama, bangsa. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga, agama. Yang keempat, struktur sosial. Dan yang kelima, adat resam. Okey, lepas ni kita akan lihat satu persatu dengan satu persatu faktor dengan lebih detail ataupun mendalam. Baiklah, kita lihat kepada faktor yang pertama iaitu faktor bangsa. Faktor bangsa merupakan faktor yang utama mempengaruhi wujudnya kepelbagaian sosiobudaya di sekolah. Okey, mari kita lihat apakah maksud bangsa itu sendiri. Bangsa merupakan kaum ataupun ras. Menurut Kamus Dewan, bangsa merupakan sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan, nilai dan aspirasi yang sama. Menurut Kamus Pelajar pula, memberi takrifan bangsa sebagai kumpulan manusia yang sama usulnya serta serupa sifatnya. Okey, itu adalah maksud bangsa. Okey, kita lihat pula kepada statistik penduduk warga negara mengikut kumpulan etnik di Malaysia. Seperti yang kita lihat, kaum Bumiputera lebih ramai daripada kaum Cina, India dan lain-lain iaitu sebanyak 69.7% pada tahun 2021 dan 69.5% pada tahun 2020.
Berdasarkan statistik yang kita lihat sebentar tadi, dapatlah disimpulkan bahawa tiga bangsa utama di Malaysia ialah Melayu, India dan Cina. Okey, baiklah. Faktor yang kedua ialah faktor bahasa. Okey, mari kita lihat apakah itu maksud bahasa. Menurut Cole 1998, bahasa adalah satu set simbol-simbol dan atau cara-cara yang disusun bersama dengan kaedah yang bermakna ditambah dengan sistem komunikasi yang kompleks. Okey, bahasa ini bersifat dinamik, bersesuaian dengan kelompok masyarakat dan peredaran masa. Okey, baik. Bahasa juga dilihat sebagai sistem komunikasi yang menggunakan bunyi, simbol dengan pengertian yang digunakan sewenang-wenangnya. Bahasa juga dilihat sebagai alat pewujudan budaya. Wujudnya bahasa untuk manusia saling berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan menurut Perlembagaan Persekutuan dan bahasa pengantar di institusi pendidikan menurut Akta Pendidikan 1996. Jadi, bahasa yang utama digunakan di dalam kelas ialah bahasa Melayu kerana bahasa Melayu telah menjadi bahasa kebangsaan dan juga bahasa pengantar di dalam kelas. Faktor seterusnya ialah faktor agama. Agama sebenarnya banyak mempengaruhi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Okey, mari kita lihat apa itu agama. Okey, agama ialah akuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara. Dalam konteks agama, agama bermaksud kepercayaan adalah sebahagian daripada batu asas pembangunan moral. Agama ini berkaitan dengan kebenaran. Kebenaran itu mungkin benar ataupun mungkin palsu secara objektif. Kita boleh lihat wujudnya kepelbagaian agama di sekolah iaitu yang pertama Islam, yang kedua Kristian, yang ketiga Hindu dan yang keempat Buddha. Setiap masyarakat mempunyai agama dan nilai masing-masing. Ia merupakan pegangan kepada sesetengah masyarakat. Pendedahan oleh guru tentang agama masyarakat lain kepada murid-murid dapat mengelakkan sebarang salah faham sesama mereka yang berlainan agama. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat faktor struktur sosial. Okey, sebelum tu kita tengok dulu ciri-ciri struktur sosial iaitu yang pertama, mestilah hidup berkelompok, mempunyai budaya, sering mengalami perubahan, saling berinteraksi sama ada dalaman dengan pihak luar, mempunyai kepimpinan dan mempunyai aturan sosial seperti kelas, status dan kasta. Ini merupakan ciri-ciri struktur sosial. Okey, kita lihat pula kepada kategori struktur masyarakat terbahagi kepada dua iaitu yang pertama perbezaan tahap dan yang kedua perbezaan sosial. Okey, kategori perbezaan tahap ni berlaku daripada aspek keturunan ataupun kasta, tahap pendidikan, kekayaan dan usia. Manakala faktor kategori perbezaan sosial pula berlaku dalam aspek suku bangsa, ras, golongan, jenis keluarga serta agama. Okey, baiklah. Kita lihat pula kelas tahap sosial dalam pendidikan. Okey, kita ada 3 kategori iaitu cemerlang, sederhana dan lemah. Okey, selalunya tahap cemerlang ni akan diletak paling atas dan
diikuti dengan sederhana dan yang terakhir lemah. Okey, kalau dalam kelas, guru sepatutnya mengasingkan pelajar mengikut tahap-tahap, iaitu cemerlang, sederhana, lemah, kerana memang kita tak boleh apa orang kata campur murid-murid ni mengikut tahap. Cemerlang, sederhana, lemah ni campur sekali. Nanti murid yang cemerlang akan rasa dia akan show off, dan yang lemah pula dia akan terasa lebih lemah. Baiklah, kita lihat kepada faktor yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio budaya di sekolah ialah adat resam. Okey, adat resam ini bermaksud kebiasaan cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat yang dapat menggambarkan corak budaya masyarakat tersebut. Kepentingan adat resam ialah setiap bangsa mempunyai adat resam yang tersendiri. Sebagai contoh, kaum Melayu ada adat resam Melayu, kaum Cina ada adat resam Cina, dan kaum India ada adat resam India. Adat resam ini merangkumi seluruh aspek dari kelahiran, perkahwinan dan kematian. Kebiasaan adat resam ini ialah cara hidup dan corak budaya masyarakat tersebut. Okey, sebagai contoh, adat resam Melayu ialah perkahwinan, pertunangan, berpantang, melenggang perut dan mandi bunga. Dari adat resam Cina pula, selalunya diorang akan memakai baju warna merah semasa hari perayaan kerana menganggap bahawa jika memakai pakaian berwarna merah, itu adalah simbol kekayaan. Dan mereka tak suka nombor 4 sebab menganggap nombor 4 tu membawa malapetaka. Dan seterusnya adat resam India. Adat resam India, bayi yang lahir akan dimandikan minyak. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Rakan saya akan teruskan kepada implikasi kepelbagaian sosio-budaya terhadap pendidikan. Terima kasih. Seterusnya, saya Nur Syahidah binti Muhammad Syari akan membentangkan implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap pendidikan. Okey, ada 4. Yang pertama guru, kedua murid, ketiga sekolah, keempat kurikulum tersirat. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid. Okey, yang pertama kaum etnik. Satu etnik mengamalkan budaya, cara berfikir dan pandangan yang sama kerana kurang mendapat pendedahan dari budaya lain, pemahaman dan kesedaran dipelajari melalui bacaan bukan amalan. Okey, yang kedua, pelbagai etnik terdedah kepada amalan, adat resam, pandangan dan cara berfikir kaum etnik yang berbeza. Itu beza satu etnik dengan pelbagai etnik. Kalau satu etnik ni fikiran dia, cara berfikir dan pandangan dia sama. Kalau pelbagai etnik ni dia dah bercampur, so dia punya cara berfikiran dan juga pandangan dia berbeza lah. Okey, seterusnya bahasa dan komunikasi. Murid yang menguasai dialek dan bahasa ibunda akan kurang faham bahan yang dibaca dan penerangan guru. Okey, murid yang menguasai 2 atau lebih bahasa dengan kosakata terbatas atau meluas, mudah bergaul dengan masyarakat dan mudah menguasai pembelajaran. Okey, seterusnya gender. Kebanyakan guru banyak memberi perhatian kepada pelajar perempuan sahaja. Murid digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan berlainan jantina. Contoh dalam aktiviti berkumpulan di dalam kelas. Biasa aktiviti berkumpulan dalam kelas campur antara murid lelaki dan murid perempuan. Okey, seterusnya penempatan dan kelas sosial.
Pertempatan ni ada dua. Yang pertama luar bandar dan juga bandar. Luar bandar ni biasa mengamalkan budaya yang sama dan etnik yang sama. Budaya yang sama dan etnik yang sama. Kalau bandar ni, dia terdedah kepada budaya dan etnik yang berbeza berdasarkan taraf sosioekonomi keluarga mereka. Okey, seterusnya kelas sosial. Okey, kelas sosial dia ada 3. Rendah, sederhana dan tinggi. Okey, kelas sosial ni hasil daripada taraf pendidikan dan sosioekonomi keluarga. Contohnya kalau rendah ni, dia ada masalah lah untuk pembiayaan. Maksudnya dia kurang kelengkapan. Dan ibu bapa tak beri perhatian kepada murid ni. Dan kalau kepada yang kelas sosial rendah ni, sebab ibu bapa sibuk bekerja kan. Okay, contohnya kalau sederhana dengan tinggi ni tak ada masalah sebab mereka mampu untuk memberi kelengkapan kepada anak-anak. Contoh kelas tuition. Implikasi seterusnya adalah terhadap guru. Okay, pertama, layanan yang adil. Guru haruslah mengenali latar belakang pelajar, taraf sosioekonomi, tempat tinggal, budaya, adat resam, kepercayaan dan agama untuk membolehkan guru memberi layanan yang lebih adil kepada pelajar mengikut keperluan pelajar. Seterusnya bahasa. Okey, guru mestilah menggunakan bahasa dan istilah yang tidak berunsur sensitif dari segi gender, etnik dan kepercayaan. Pemilihan bentuk bahasa dan istilah yang dapat diterima, tidak bias dan prejudis. Seterusnya jakaan guru. Guru hendaklah sedar bahawa potensi pelajar bukan berdasarkan kelas sosial, jantina atau bahasa. Guru perlu berubah sikap dan pandangan terhadap pelajar dan mengelakkan amalan diskriminasi dan pilih kasih serta merancang pengajaran dan pembelajaran selaras dengan keupayaan serta budaya pelajar. Maksudnya kat sini, guru ni kena faham latar belakang pelajar tu. Taraf ekonomi, tempat tinggal, budaya, adat resam. Seterusnya, pengurusan hubungan. Kawalan tingkah laku dianjurkan melalui peraturan dan rutin di bilik darjah. Guru juga boleh menggunakan kajian sosiometri untuk melihat hubungan antara pelajar di dalam bilik darjah. Hasil kajian ini dapat digunakan untuk membina hubungan dan penerimaan antara pelajar. Seterusnya, pemilihan sumber. Pemilihan sumber mengajar. Sesuai dengan pengetahuan dan budaya pelajar, guru haruslah mengelakkan unsur-unsur negatif dan sensitif bagi mana-mana etnik. Sekolah. Okey, jenis sekolah. Budaya sekolah berbeza mengikut jenis sekolah. Wujud juga kepelbagaian berdasarkan budaya mikro, sub-etnik daripada aspek bahasa dan adat resam. Jenis-jenis sekolah, sekolah kebangsaan jenis Cina, sekolah kebangsaan jenis Tamil, sekolah menengah kebangsaan harian. Okay. Cara KPM mengatasi masalah kepelbagaian sosial ni dengan aktiviti remuk, integrasi perpaduan. Okey, seterusnya kepimpinan sekolah. Bergantung kepada gaya kepimpinan pengurus sekolah, mewujudkan iklim sekolah yang mesra, memotivasikan dan kerjasama sebagai sebuah pasukan. Contohnya, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG. Berganding bahulah dengan guru. Okey, seterusnya, lokaliti sekolah. Okey, sekolah bandar mempunyai pelbagai latar belakang sosial budaya, iaitu kelas sosial dan juga etnik. Kalau luar bandar, merangkumi 1 dan 2 kaum etnik yang mempunyai taraf sosioekonomi rendah. Okay, biasanya masalah sekolah luar bandar ni menghadapi kekurangan guru dan pencapaian prestasi yang rendah. Implikasi kepelbagaian sosial budaya yang terakhir ialah kurikulum tersirat. Okay, yang pertama, struktur organisasi sekolah. Kurikulum tersembunyi lahir daripada sekolah sebagai organisasi atau apa sahaja pelajaran di sekolah yang diterima oleh murid di luar kurikulum yang nyata. Dapat membentuk sasiah pelajar. Seterusnya budaya sekolah.
hasil daripada amalan yang dibiasakan di sekolah, iaitu hasil daripada amalan kurikulum yang formal seperti mematuhi peraturan sekolah, menepati masa dan menghormati. Okey, seterusnya konflik nilai. Guru bertindak prejudis dan pilih kasih terhadap pelajar. Mengelakkan pelajar-pelajar tertentu menyertai aktiviti yang disertai oleh seluruh kelas. Maksudnya guru tu macam pilih-pilih lah budak yang boleh sertai aktiviti tu. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syafara binti Mansur akan menjelaskan tentang peranan guru dalam merancang PDPC bagi mengatasi kepelbagaian sosio-budaya. Elemen yang perlu dikuasai oleh guru adalah yang pertama, strategi pengajaran dan pembelajaran. Kedua, kesesuaian bahan pengajaran. Ketiga, sumber pelajaran. Dan yang keempat, pengurusan bilik darjah dan pengurusan harian. Okey, ada dua peranan guru. Yang pertama, Physical Environment Designer, dan yang kedua adalah mempelbagaikan strategi PDP. Peranan guru yang pertama, Physical Environment Designer, iaitu guru mengajar murid tanpa mengambil kira kelas sosial yang wujud di kelas supaya satu suasana pembelajaran interaktif akan terbentuk dan menyeronokkan. Guru pandai merancang PNP yang boleh disertai oleh semua murid di dalam kelas, dan isu yang mempunyai unsur bias kepada mana-mana jantina mesti dielakkan supaya dapat memberi peluang pendidikan yang saksama kepada semua murid tanpa mengira kaum dan jantina. Seterusnya, guru perlu menunjukkan teladan yang baik kepada murid. Contohnya, guru datang awal ke sekolah, sentiasa bersikap adil dan sentiasa berdisiplin dalam apa jua hal keadaan. Guru perlu menghormati murid seperti orang lain, bersikap adil kepada semua. Hukuman yang berbentuk deraan tidak seharusnya dilaksanakan kerana menyebabkan hubungan guru dengan murid akan renggang dan menghilangkan minat murid untuk meneruskan pembelajaran. Seterusnya, peranan guru yang kedua iaitu mempelbagaikan strategi PDP, yang mana guru menjalankan tugas penuh dengan dedikasi dan bersikap profesional dalam pekerjaannya. Guru perlu sentiasa bertindak dalam memastikan ruang pembelajaran murid tidak terganggu dengan perbezaan latar belakang, kelas sosial dan kaum masing-masing dengan cara tidak membezakan mereka di antara satu sama lain. Contohnya, guru memastikan murid dari pelbagai latar belakang ditempatkan dalam satu kumpulan yang sama semasa melakukan aktiviti berkumpulan. Ini boleh menyebabkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan akan terbentuk, dan ini juga dapat membantu guru untuk mengawal persekitaran bilik darjah dengan berkesan. Kesimpulannya, untuk mencapai matlamat pembelajaran yang sempurna, guru dan pelajar perlu mengaplikasikan komunikasi dua hala dan berkumpulan untuk mendapatkan impak pembelajaran yang positif. Komunikasi yang berkesan dalam PDPC memberikan sokongan dan dapat membantu pelajar untuk memahami isi kandungan yang diajar oleh guru. Pelajar juga boleh melontarkan pendapat dan idea kepada guru dan rakan-rakan mengenai pembelajaran semasa PDPC tengah berjalan. Oleh itu, interaksi pembelajaran ini penting diadaptasikan dalam kelas semasa dalam proses pembelajaran sedang berlaku. Perbezaan antara sosiobudaya murid dapat diatasi dengan guru memainkan peranan yang terbaik. Sekian, terima kasih.